الدارين آمين. قال في روضة القلوب للإمام الشيرازي ما نصه, berkata pengarang kitab Rawdatul Qulub Imam Syirazi. Dan Imam Syirazi ini bermadzhab Syafi'i, antara imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab karangan dia yang terkenal adalah Al-Muhazzab, kitab fiqh namanya Al-Muhazzab, disyarah oleh Al-Imam Nawawi namanya Al-Majmu', syarah pada Al-Muhazzab. Apa kata Al-Imam Syirazi? Berkuah itulah, ya'lam, ketahuilah, anna an-nasa qad kathura kalamuhum fi wasfil mahabbati wa na'ti syauq. Manusia banyak pandangan dan pendapatnya berkenaan dengan ataupun pada memerihalkan pada perihal mahabbah, kasih sayang, dan perihal rindu, cinta lah. Dengan cinta dan rindu ni macam-macam pandangan manusia, betul tak betul? Masing-masing dengan persepsi masing-masing. Kalau dalam bab akademik ni pun dengan termuat terminologi masing-masing dalam memerihalkan berkenaan dengan cinta dan rindu. Fasalaka kullu wahid minhum maslakan addahu ilaihi nazruhu wa ijtihaduhu. Maka masing-masing mengikut jalan dalam memahamkan cinta dan rindu tadi lah. Yang mana jalan-jalan tersebut dapat dilalui dengan terpaksa ataupun dengan menggunakan penglihatan dan kesungguhan mereka masing-masing. Pandangan dan kesungguhan mereka masing-masing. Fa ahlul tibbi, maka ahli perubatan, yaj'aluna al-'ishqa maradan dimaghiyan. Ahli perubatan menjadikan rindu maradan dimaghiyan sebagai satu penyakit otak. Yatawalladu 'anil nadhri was-sima' atau was-sama', yang mana lahir daripada penglihatan dan pendengaran. Dia sebab dah pernah tengok dan pernah dengar, jadi rindu lah kau tak dapat. Lepas itu tak nampak dan tak dengar lah, betul? Wa yaj'aluna lahu 'ilajan, mereka mencipta ubat kasairil amradid dimaghiyah, bagi penyakit. Dan bagi ahli perubatan kata rindu dengan cinta dia sebenarnya asasnya, dasarnya sebenarnya penyakit otak. Mereka adakan ubat, macam mana mereka mengadakan juga ubat-ubat ataupun mencari ubat untuk penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit lain. Wa huwa maratibu wa darajatun ba'daha fawqa ba'd. Bagi cinta dan rindu ni dia ada martabat-martabat, dia ada peringkat. Wah, macam kanser pada peringkat lah. Ada peringkat 1, 2, 3, 4, betul? Fa'awwalu martabatin tusamma al-istihsan. Peringkat pertama dinamakan sebagai al-istihsan. Benda al-istihsan ni wahyal mutawallidatu 'anil nazari was-sama'. Istihsan ni semua yang hadir daripada yang dicintai dan dirindui itu semua daripada jalan dengar dan jalan lihat, semua akan semuanya akan dia kata betul, semuanya dia akan kata cantik, semua dia akan kata bagus. Adakah orang rindu dengan orang yang bercinta ni
akan mengatakan benda yang tak bagus kepada yang dirindui dan dicintai, ada tak? Tak ada. Mesti semua bagus, semua betul. Betul? ثم تقوى هذه المرتبة تقوى ثم تقوى هذه المرتبة بطول الفكرة في محاسن المحبوب وصفاته الجميلة فتصير مودة. Martabat istihsan tadi semakin kuat dengan dia mula berfikir berkenaan dengan kelebihan-kelebihan, kebagusan yang dikasihi dan dirindui itu, dan begitu juga sifat-sifat dia yang bagus, yang cantik, yang indah. Fantasiru mawaddatan. Pada ketika itu dia dah naik satu step lagi, martabat yang kedua, namanya mawaddah, kasih sayang, mawaddah. Wahyal mailu ilaih, iaitu apabila hati cenderung kepada ustaz, ada mawaddah dan bukan istighfar tadi. Thumma tata'akkadu al-mawaddatu. Al-mawaddah ni, kasih sayang ni, semakin kuat. Fatasiru mahabbatan, menjadi mahabbah. Mawaddah ni bawah lagi, tapi lebih kurang terjemah ya. Mawaddah, wud. Wud tu kasih, mahabbah ni cinta, lebih kurang itu lah. Wa yal-i'tilafur ruhani, mula dah ada kaitan dari segi rohani, panggil mahabbah. Fa idza qawiyat, apabila mahabbah ni pula semakin kuat, sarat khullah, khullah ni ateh, tak tahu terjemah mana tu, ateh lagi daripada cerita. Okey, bahasa Melayu tak ada bahasa lah. Saya babu cinta. Khullah, tak tahulah saya nak terjemah apa, memang tak ada pun, tak tahulah kan bahasa Melayu ni apa. Tapi mula-mula bermula dengan istihsan tadi, kemudian mawaddah, mawaddah jadi mahabbah, mahabbah semakin kuat, dia akan jadi khullah. Benda khullah dia nama Khalil, Khalil. Khalilullah siapa? Siapa gelarannya Khalilullah? Sayyidina Ibrahim alaihissalam, gelarannya Khalilullah. Daripada khullah lah, kataan khullah lah tadi. Wa hiya bainal adamiyina tamakkunu mahabbati ahadihima min qalbil akhar hatta tasquta bainahuma as-sarair. Wah. Di sisi kalau lah benda ni dibawa kepada di kalangan manusia, al-khullah tadi. Apa maksud khullah tu? Yang mana salah seorang daripada yang cerita yang berkhullah, susah saya terjemah. Yang berkhullah tadi menyebabkan dah tak ada rahsia di antara mereka. Maksud. Faham tak ni? Itu dah semakin hebat. Ada lagi lebih daripada khullah ni. Summa tuqwa al-khullatu, ada lagi khullah semakin kuat. Fatasiru hawan. Al-hawa ni dia dah berkat cinta putih lah, lama kot. Cinta lah, cinta sejati lah. Mahabbah tu bukan cinta biasa kan. Hawa dia dah jadi cinta sejati lah. Tak kala hawa ni lah, kadang-kadang orang kalau sesama manusia, seorang isteri tu dia sanggup duduk dengan suami yang miskin, walaupun sebelum ada tawaran, sebelum tu ada dia dipindah dari orang kaya. Tak, miskin pun miskin lah, janji saya dengan awak. Kau kira logiknya, baik pergi dengan sekaya je, pergi hidup dia senang. Betul? Dia dah mula jadi lain dah ni. Wa huwa anna al-muhibba la yukhalituhu
fi mahabbati mahbubihi taghayyurun wa la yudakhiluhu talawwun. Yang mana seorang yang kekasih itu tidak akan bercampur di dalam kasihnya ataupun dalam cintanya kepada yang dikasihi apa-apa perubahan pun ataupun pelbagai jenis tak ada. Itu je lah, sejati kata. Atas ada daripada hawa ada. Thumma yazidul halu fayasiru ishqan. Atas pun nama ishqan. Nama apa tu? Istihsan. Kemudian yang lain, lepas istihsan nama tadi mawaddah. Lepas mawaddah, yang ketiga mahabbah. Lepas mahabbah, khullah. Lepas khullah, hawa. Yang keenam, ish. Ingat ke tu? Mestinya sebab tak ada rasa lah. Kalau buat rasa ingat lah. Apabila hawan tadi semakin kuat, semakin menyangat, dia jadi ishqan. Ishq ni rindu. Ishq ni rindu. Kasih nak berkepit saja. Macam itulah kalau sesama manusia. Dia dah tak boleh pisah. Hilang sekejap daripada pandangan mata ataupun daripada pandangan telinga, dia tak ada tentu hala. Bagi itu betul faham Wahuwa ifratul mahabbah. Rindu ni adalah melampaunya kecintaan, hatta la yakhluwal ashiqu min takhayyuli ma'syuqihi wa fikrihi wa dhikrihi. Sampai tak ada masa senggang dia hanya membayangkan, memikirkan dan menyebut-nyebut yang dikasihi. Wala yaghibu an khatirihi wa dhihnihi. Kekasihnya tidak akan pernah hilang daripada benak hatinya dan daripada fikiran. Fa inda dhalika tashtaghilu an-nafsu an istikhdam al-quwa ash-shahawaniyyah. Pada ketika itu bergejolak kekuatan nafsu asyahwaniyah sesama sendiri. Dia jadi dah tak berapa stabil kadang-kadang. Fayamtani'u min at-ta'ami wad-nawm. Kadang-kadang langsung tak nak makan, tak nak tidur. Fa idza qawiya al-'ishqu, ada lagi. Ingatkan dah habis dah 6 je tadi. Apa sahaja pun tak baca ni, baru saya baca ni. Apabila kuatlah kerinduan, sesuatu kerinduan itu, sara tayammuman. Apa benda saya terjemah tayammum ni? Bukan tayammum lah, tatayyuman. Jadi namanya tatayyum. Benda saya tak terjemah, saya tak tahu. Arti ada rindu ni. Wa fi hadhihi al-hala, pada keadaan tatayyum ni, la yujad fi qalbihi fadlun li ghairi surati al-ma'syuq. Tidak adalah kewujudan di dalam hatinya apa-apa yang lebih selain daripada gambaran yang dikasihinya. Tak ada lain, satu je. Setia kot. Tayyum ni mahal kot. Tak tahu nak cerita macam mana lah. Wala tarda nafsuhu siwaha. Dia tak akan pernah terima bagi dirinya melainkan yang dikasihi itu. Yo, ada lagi. Fa iza tazayada al-hal, apabila hal semakin bertambah, sara dhalika walahan, dah jadi walah pula. Yang ke-8 walah. Wa huwa al-khuruju 'anil hudud wat tartib hatta takhtalla. Apa saya baca ni? Tak tahu. Dah sikit nak habis tadi. Dia adalah keluar daripada had-had sempadan dan ketertiban, hatta takhtalla af'alu, sehingga nampak perbuatannya dah mula dah semosak, dah membawa gila. Gila nak terjemah apa? Angau ke? Rindu. Dan tayyum ni angau lah kot. Gemak lah. Gamak lah. Wa tataghayyar sifat, angau lah kot. Wa tataghayyar sifat kebiasaan mudah lain. Dah terlampau sangat. Apa nama dia ni? Walah.
fala yadri ma yaqul, sampai dia tak tahu apa yang dia cakap. Kita ingatkan pada orang kan tak? Nanti. Wa su'ila ba'dhum 'anil mahabbah, sebahagian daripada alim ulama tasawufah kita ditanya berkenaan dengan kecintaan. Faqala, ada salah seorang yang jawab, hiya hulwatul mabda', mahabbah ni kasih kecintaan manis permulaan, murratul 'uqba, pahit ujung. Itulah kita cinta ni. Tuan-tuan, puan hadirin hadirat dikasihi Allah SWT, begitulah kita dengan Allah SWT. Ada tak kita sampai macam itu? Itu. Kalau terkejut, nama siapa gambar yang kita sebut? Ke pencabut? Babi yang dah tak ada sekarang ada sebut. Ada ke babi? Tak ada, jarang tak ada tengok. Ada juga ke? Belah-belah sana tak ada. Saya sampai 2 kali lah pernah melanggar babi. Pergi ngajar. Sampai berapa kereta? Lagi tak ada. Alhamdulillah, bukan kita tak pula. Pelik pun pernah pergi tu. Ada yang jumpa dalam kebun, dia diam gitu. Hati makan. Tak ada betul bukan cerita lawak. Diam gitu. Biarkan hidup. Kalau tolak mampu ya. Memang tak ada kan? Tak ada. Saya tahu lah perjalanan saya bangun budak kat semua. Memang tak ada. Tidak ada yang melintah lah apa macam tu ni. Babi yang dia sebut. Babi. Babi yang dalam hati kan. Itu je. Betul tak? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala? Tak baikkan. Sebab kita hanya memperkecilkan skop tu pada hubungan antara lelaki perempuan. Kasih ke apa ke semua tu ni. Iyalah, sebahagian adalah juga sesama manusia. Bagaimana kasih seorang anak dan mak kepada ayah, seorang ayah mak kepada anak-anak dan sebagainya. Tapi yang terlebih besar adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling cinta abadi. Adakah melibat 8 tingkat tadi? Mula-mula test, saya pun nak test saya juga. Mula-mula tadi namanya apa tadi? Mula pun lebuh. Yang mula tadi apa? Ingat wala. Mula tadi namanya istihsan. Kemudian mawaddah. Kemudian ini di sisi sebahagian ahli, orang panggil ahli psikologi lah, tentang perubatan. Kemudian mahabbah. Lepas mahabbah kita bagi khullah. Lepas khullah hawa. Lepas hawa ishqun, rindu. Lepas rindu saya lupa. Tatayub, sebab lupa sebab pelik dari bahasa. Tatayub lahir walahu. Nah, 8 peringkat. Mana duduklah kita pada kasih kita kepada Allah SWT? Keistihsan pun tidak. Peringkat pertama apa tidak? Jem. Peringkat pertama tadi, apabila kita tengok sesuatu, belum ada kasih lagi, tapi kita tengok semua yang kita suka, rasa sesuai lah. Kalau yang perempuan tengok lelaki tengok perempuan, minyak wanginya, pakaian dipakainya, warna pilihannya, kita puas suka. Ada tak dengan Allah macam tu? Ke kita yang menyusah nak puasa ni, tak berapa bulan lagi ni, habislah tak boleh makan pagi, sarapan pagi tu. Kalau macam itu masalah lah. Maksudnya dia bukan, itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah mula rasa agama ini tak boleh, itu tak boleh.
rokok pula katakan haram. Kalau itu pula ada, nombor satu pun belum. Faham tak lagi? Benda ada 8. Ingatkan nombor 6 ke, nombor 7 sedap ke, nombor 1 bila? Kalau tak tuan, dia nombor lain. Saja je lah saya waca cerita tu kan. Tak. Jadi ditanya berkenaan dengan mahabbah ni memang. Sebab itu ada orang yang menangis. Menangis Hindu. Dia cakap apa sih? Aku tak boleh menangis. Cuba bayangkan, mak yang kita kasihi, ayah yang kita kasihi, lama dah tak ada. Hindu tu tak terjawab. Betul tak betul? Ada ke berbalik Hindu? Aduh, orang yang tahu dia tahulah. Yang dah melaluinya dia rasa lah. Kadang-kadang mimpi air mata. Tengokkan tempat yang selalu dia duduk, tak ingat. Kadang-kadang masih hidup kita pernah pergi bawa dia jalan-jalan sana sini. Dia dah tak ada, kita pergi lagi tempat tu, tengok Allah. Kadang-kadang air tak sanggup kalau pergi tempat tu, teringat. Cuma dengan orang tu, betul? Jadi sebenarnya rindu ni sakit lebih daripada manis. Sakit. Kerinduan ni antara benda yang cukup baik. Betul tak? Rindu boleh katakan. Waqila li ba'dil muhibbin, disebut kepada sebahagian daripada mereka yang ahli mahabbah, ahli cinta kepada Allah SWT. Kaifa wajadta al-hubb? Macam mana kamu, kita kata, ditanya kepada mereka tu, macam mana kamu dapati cinta sebenarnya? Bibah itulah bahasa sedap. Qala, mereka menjawab, naru la yakhbu sa'iruha, api panas luak-luak, bukan sedap sebenarnya cinta, kebanyakan. Wala yakhmudu zafiruha, tak pernah padam, tak pernah jadi bara ke pula. Summa ansyad, kemudian mereka mendendangkan syair, ra'aitul hubba niran talazza, aku lihat bahawa cinta itu adalah jalaan api yang berjulang-julang. Qulubul asyiqina laha waqudu, hati-hati orang yang merindui lah yang menjadi kayu bakar Allah. Falau faniyat iza ihtaraqat lafadat, kalaulah dah jadi hati orang yang merindui tadi jadi kayu bakarnya, habis jadi abu, lembu terbang, lafazat, okey, bagus lah. Walakin kullama nadijat ta'ud, tetapi yang menjadi masalahnya setiap kali dia habis, kembali semula seperti biasa hati tersebut. Betul tak? Itu yang kita kata hati kita kalau merindui seseorang, kamu orang yang dah mati, Allah tak tertahan rasanya. Betul tak? Kalau sebagai kayu api tadi habis-habis sudah, tak apa. Tidak, dia tak mahu dia habis dia kembali. Ka ahli lazan, seperti itu juga lah mereka yang ahli neraka lah. Idza nadijat juludun, apabila masak, rentung, hangus kulit, u'idat lisyaqa'i lahum julud, dikembalikan semula seperti biasa, supaya kulit-kulit itu dan ataupun mereka sendiri merasa seksa untuk kecelakaan berterusan. Tuan-tuan, jadi sebenarnya nak cerita ni bukan cerita sesama manusia satu hal lah, lebih kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk maklumat tuan-tuan, memang ada beberapa di kalangan awliya, salihin, dan begitu juga mutasawwifah
yang pada mereka ini berdebat dasar hubungan mereka dengan Allah SWT itu adalah kecintaan dan kerinduan. Yang antaranya kalau kita baca kitab Masnawi oleh Jalaluddin Ar-Rumi yang mengasaskan pendekatan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahu je lah macam mana rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu dendam orang bagi, kalau kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Minyatul Musalli disebut rindu dendam. Bukan dendam. Dah itu bahasanya rindu dendam. Rindu dendam ni menjadikan seseorang itu tak ada lain yang dipandang hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mereka yang tahu kebenarannya ini, dia tahulah. Yang tak tahu, terus-terusanlah dia tak tahu. Jadi panjang qala ba'dhum tentang cerita macam-macam. Udah akhir tiga. Macam-macam ya Allah tentang cerita. Tapi saya ambil tuan kesimpulan. Tadi saya dah baca sikit sudah, terlalu banyak. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri berkata, Sufyan Ats-Tsauri fi qawlihi ta'ala rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Berkata Sufyan Ats-Tsauri di dalam mentafsirkan ayat rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Biasa dengar ayat ni. Masa bila? Masa tahlil. Kita baca dalam tahlil Al-Quran tu. Tahlil tu banyaknya Al-Quran. Jadi bila ada orang baca tahlil ni, kita tak cerita tahlil boleh ke apa bid'ah, kita cerita lah, baca tu ayat Quran tu. Kau iya kau bertahan ada orang kata bid'ah, kita marah. Oh, kalau bid'ah kau buat. Tapi bila orang baca dia menyembang pakai pokoknya. Orang macam ni langsung tak guna orang. Betul tak? Iyalah tak, kalau kata boleh bacalah betul-betul. Hormati itu kebanyakannya ayat Quran. Apa adab kita bila Quran dibaca? Istami'u lahu wa ansitu. Allah SWT sebut, dengar bacaan tersebut dan diam. Ansitu, diam. Kamu orang perempuan, kan orang perempuan sini tak lain. Kalau kenduri itu daripada orang di depan tahlil, sakit hati. Itu adab-adab kita dengan Al-Quran. Orang berbincang berkenaan boleh tak boleh tahlil apa semua itu ni. Ada yang sampai bertengkar orang, ada yang kata puas sebelah pihak kata boleh, sebelah pihak kata bid'ah lah apa semua itu. Yang dia bila dengar bersembah, confirm itu memang bid'ah bersembah. Itu confirm punya. Faham tak lagi? Kau dia tak boleh baca kat muzul pun dia diam. Dengar bacaan tu. Ada pahala ada. Ini ya Allah. Yang di bawah satu hat. Tembak pula. Bola lah 4-0 kalah. Macam-macam cerita sawit lah. Apa sebenarnya buah nak mula tak ada balik. Yang di atas je orang berhati. Pak, makan. Dia dulu makan. Sebab dia kat bawah. Bukit kat bawah. Orang di atas kena turun. Dia dulu. Yang bukan main lagi pun sampai nak keren tekak dia dekat belakang. Tinggal lebih 2 hari. Dapat seluruh nasi. Dah duduk. Meja pula dah penuh. Yang sembang bola tadi penuh dulu. Allah, tunggu pula dia. Cukup tak guna. Jangan kawan kat orang sini jangan macam tu. Dari yang sembang tinggi-tinggi bid'ah atau bid'ah itu tak boleh lagi kan. Itu betul baca Quran, orang baca Quran diamlah. Dengarlah. Hormatilah. Kau iya pun, kalau tak hafal ke tak apa semua itu ini kan. Ini memang komen sangatlah, komen semalam. Bi Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, wahai Tuhan kami, janganlah kamu beratkan kami, kau bertanggungjawabkan kami dengan perkara yang tak mampu untuk kami tanggung. Sufyan Ats-Tsauri kata apa benda yang tak mampu kami tanggung tu? Al-Ilm. Siapa Sufyan Ats-Tsauri ni? Antara ulama besar kalangan tabi'in.
Sufyan Ats-Tsauri. Dan ulama besar. Bukan semalam atau bukan zaman-zaman Imam Nawawi. Awal lagi Sufyan Ats-Tsauri ini. No. Zaman salaf tu. Sufyan Ats-Tsauri. Penafsiran Sufyan Ats-Tsauri ayat tu cerita orang ramai orang tak boleh tanggung, tak lalu tanggung. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata pula Al-Imam Sayyidina Abu Darda, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Darda, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan begitu juga di dalam Jami' Tirmizi. Kana Daud alaihi salatu wassalam yaqul, Allahumma, Daud pernah, Nabi Daud maksudnya ni cikgu Daud macam kawan-kawan je dah. Nabi Daud alaihi salam pernah berdoa. Allah berdoanya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka hubbak. Sesungguhnya aku memohon cinta. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta mereka yang menyintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak, dan segala kerja yang akan menyampaikan aku kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah, jadikanlah cinta kepada kamu ahabba ilayya, benda yang paling aku suka, min nafsi, lebih daripada diriku sendiri, wa ahli, dan pasangan, isteri ke apa semua, ahli keluarga tu, wa minal ma'il barid, dan daripada air yang sejuk. Itu di antara doa Nabi Allah Daud, seperti mana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Yazid Al-Bustami, adalah seorang ulama dan mutasawwifah namanya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, yaqul fi munajatihi. Pernah satu ketika dia rekodkan menyebut di dalam beberapa dalam munajat-munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku, lastu a'jabu min hubbi lak, aku tak pelik sangat cinta aku kepada kamu. Wa ana abdun hakir, dalam keadaan aku ni seorang hamba yang sangat hina. Aku cinta padamu, orang yang hina cinta pada yang hebat. Biasalah, kan? Apa peliknya? Itulah kata-kata Abu Yazid Al-Bustami. Wa innama a'jabu min hubbika li wa anta malikun qadir. Yang aku pelik, yang aku heran, yang aku teruja adalah cinta kamu kepada diriku, sedangkan kamu adalah Tuhan yang maha penguasa dan maha berkuasa. Aku ni insan biasa aja, hina. Aku cinta kepada kau ya Allah. Biasalah orang yang hina mencinta, suka kepada yang hebat, betul? Tetapi yang hebat mencintai aku, iaitu kau ya Allah mencintai aku, itu sangat memberi aku satu keterujaan. Cukup pelik, heran. Itu di antara munajat ni ada kita bercakap hati ke hati. Itu di antara munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah kat hati pula yang tuan kata dulu. Senang maksudnya gitulah. Jadi banyak juga cerita-cerita tentang berkenaan dengan kisah cerita ni. Habislah berkenaan dengan cerita tu. Pengajaran yang tuan-tuan puan dan hadirin sekalian, adakah cinta Allah, kasih kepada Allah menjadi tajuk utama misi dan misi kehidupan kita sendiri, sehari-harian ataupun sepanjang hidup? Apa saya bila solat 5 waktu, tak lama lagi puasa pula, berzakat pula, lepas daripada itu haji pula. Kita lakukan segala arahan Allah SWT, kita tinggalkan larangan. Apa saya? Ada orang yang betul-betul dia punya letak takut dia kepada Allah, imtizal,
patuh. Ada orang tak, dia ikut orang lain. Kalau macam tu rugi sangatlah. Buat sama-sama. Nak pergi ke masjid, nak jumpa kawan. Sampai itu dah halang-halang orang semayang sekali. Allah, rugi. Betul? Semayang sama, kerja sama je. Tapi seorang tu betul patuh kepada Allah, yang seorang ni sebab itu Jumaat, orang yang duduk di luar datang tu di luar merokok, sembang, tak boleh kira hari Jumaat tu. Cuma kan dia niat pergi Jumaat, dia niat nak sembang luar. Orang kalau dalam rumah niat nak pergi Jumaat, dia masuk ke dalam masjid. Betul tak betul? Kita kalau niat semayang, kalau kita pergi minum sekejap, macam apa jadi semayang? Okey, siapa yang niat di rumah memang nak pergi masjid Jumaat, duduk di luar sembang je. Pisang. Macam mana dengan niat tadi? Dia nak pergi Jumaat, dah buat dia lain dulu. Tengok, faham tak maksud saya? Ha? So kadang-kadang contoh guru kita tu mendapatlah elok kat luar. Kalau ada orang sekarang ni, orang dah tak berani lah, masih hebat tu. Kita tegur pun nak tunjuk hebat juga. Dah letak tu nak tunjuk hebat juga. Zaman sekarang ni kalau dulu kena tok guru yang kiai yang cengeng, memang mendapatlah duduk luar. Tak boleh kira pun. Nak kira, nak azan tak cukup, tak boleh azan. Itu pun ramai tu, itu tak boleh. Itu bukan hari Jumaat. Niat dah berubah. Orang daripada kampung pergi ke Amerika nak belajar, dia hantar oleh mak ayah. Sampai sana dia kerja. Boleh kata belajar tak? Tak boleh lah kerja. Macam mana? Faham? Macam tu. Niat dah rumah pergi Jumaat. Lalu sembang apa semua. Sembang lama tu. Udah khutbah sembang lagi kat luar. Kecuali dia memperbaharui niat. Baik, tinggallah berkenaan itu. Tajuk dia sangat berat berkenaan dengan cerita ni. Betul tak? Saya pun bukanlah ahli ya. Tapi begitulah kita cari cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Warra' ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu. Kamu melakukan maksiat, tak dengar kata Allah. Wa anta tuzhiru hubbahu. Tapi yang kamu sebut ni, mula ni saya terjemah mudah, kamu menzahirkan ataupun yang kamu sebut, kamu cinta kepada Allah, tapi buat maksiat. Hadza la umri fil qiyas badi'u. Perkara ini kalau ditimbang memang unik sangat. Buat berdoa dia. Mulut sebut cinta tapi buat maksiat kepada Allah. Tak mahu dia. Positif negatif tu. Dia tak kena, tak anggap, Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau benar cinta kamu kepada Allah, benar, pasti kau akan taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kerana hukum logik mengatakan orang yang mengasihi, mencintai sesuatu akan sentiasa taat kepada yang dicintai. Ya. Berkasih sama manusia pun sama. Apa saja suruh dia kasih tu buat. Kalau ambil saya malamnya motor rosak, padahal dalam perjalanan tengah-tengah dah pukul jam, memang tak pernah terlalu jalan tu. Tak ada pasal lah kan. Kekasih punya panggil pergi, tak kira melaju je pergi. Boleh. Itu biasanya memang logik. Macam tu orang sedang berkasih memang macam tu. Dia taat, patuh dia kepada permintaan apa sajalah daripada kekasihnya, betul. Tapi kita sebut Allah tu kekasih kita, tapi Allah suruh kita tak buat. Kasih aku. Itulah maksud tadi. Syahir. Unik sangat, memang tak logik dan ditimbang dalam neraca. Tak boleh nak fikir. Yang ianya pembohong. Itu ya. Itu jawapannya kan. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Nazim lagi, wada'i zikra li ayyamis siba. Tinggalkanlah banyak sangat ingat-ingatkan hari-hari muda, hari-hari budak-budak muda belia, tak payahlah ingatkan sangat.
Fali ayyamis siba najmun afal. Bagi hari-hari muda dulu, zaman-zaman muda dulu yang telah lalu tu, bintangnya pun dah habis dah, sini dah padam dah. Aku lagi nak ingat ni sekarang ni pertingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa semua yang dah lepas tak apa yang kena aku dulu masa muda. Oh. Ya, ui macam-macam kan. Itulah ini lah apa. Apa sekarang ni nak meludah tak lepas tak. Ingatkan lepas tak lepas. Masa muda bawa kereta ludah. Orang kat dalam jatuh. Itu pun banyak lagi cerita. Itulah, inilah, apalah, kami hebat lah. Hebat apa? Bintang muda tu dah tak ada lah. Dah padam. Banyak yang padam. Tambah-tambah pula kalau yang muda tu banyak dengan maksiat. Tak ada salah nanti. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warada fi fadli tulil umril mu'minin akhwa. Telah datang pada kelebihan umur yang panjang bagi seorang mukmin. Banyak khabar, banyak riwayat. Di antaranya apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mu'ammarin yu'ammaru fil Islam. Saya dah baca, macam dah baca tu. Yu'ammaru fil Islam 40 sanatan. Tidak ada seorang yang berumur panjang. Umur itu memang di dalam Islam 40 tahun. Illa sarafallahu anhu salasata anwa'in minal bala. Melainkan Allah akan jauhkan daripada dia 3 jenis macam bala. Al-junud, gila, wal juzam, wal baras, sopak dan kusta. 3 benda. Gila, sopak, kusta. Orang yang 40 tahun dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan daripada dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan begitu juga Abu Ya'la. Fa'idha balagha al-50, apabila sampai umur 50 dalam Islam lah, jangan 50 bukan Islam, 50 dalam Islam. Sahalallahu lahul hasanat, Allah akan permudah baginya untuk melakukan kebaikan. Umur 50 nak buat benda baik ni memang sedar Allah permudah. Sebab orang tua veteran dia suka benda baik ni, betul tak? Baca Quran apa semua. Kita yang muda orang nak tengok wrestling, tilawah Quran pula. Kita yang muda. Sebab orang yang veteran memang dipermudahkan oleh Allah SWT untuk buat benda yang baik. Tapi kalau buat benda yang tak elok, terbalik lah. Terbalik lah. Begitu juga orang muda dipermudahkan untuk buat benda jahat. Tapi kalau orang muda tu elok pula buat benda bagus, sebahagian riwayat hadis ada juga menyebut Allah SWT malu juga. Pelik, takjub dengan seorang pemuda yang taat kepada Allah SWT. Sebab muda ni biasanya tak taat, kebiasaan. Fa idza balagha 60, sampai umur 60 dalam Islam, razaqahu Allahu al-inabata bima yuhib. Allah akan memurniakan kepadanya, dengan arti kata senang cerita, apa yang dia nak biasa kadang-kadang dia dapat. Umur 60. Allah bantu dia untuk dapatkan apa yang dia suka. Fa idza balagha 70, apabila sampai umur 70, ahabbahu Allah Ta'ala wa ahabbahu ahlus sama'. Allah kasih kepada orang yang berumur 70 sampai 70. Penduduk langit pun kasih kepada dia. Amin. Fa idza balagha 80, apabila sampai pada umur 80, taqabbalallahu hasanatihi wa tajawaza an sayyiatihi. Allah terima segala kebaikannya. Allah tutup mata. Bukan pula Allah kata Allah keburukannya Allah
Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dan Allah ampunkan segala yang akan dibuat lakukannya dari segi dosa dan juga apa yang telah lalu. Dosa yang dibuat, dosa-dosa kecil lah, kira settle lah itu. Wa summiya asirallah fil ard. Dia akan digelar oleh penduduk langit sebagai tawanan Allah di muka dunia. Biasa orang umur 80 semua dah balik kan. Dia ada lagi 80 atas muka dunia. Dia menjadi tawanan Allah di atas muka dunia. Tertahan lagi atas muka dunia. Tak faham ni. Wa syafa'a fi ahli baitihi. Akan dibantu. Dia itu sebagai dapat membantu dengan adanya dia tu berkat keluarga. Diberi bantuan kepada ahli keluarga sebab ada orang betul ya. Fa idza balagha mi'ata sanah, apabila sampai 100 tahun umur, summiya habisallah fil ard. Digelar dia sebagai sama juga lah habis ni orang yang masuk penjara kan. Mereka yang dipenjarakan Allah di atas muka dunia. Wa haqqun 'ala Allah alla yu'adziba habisahu fil ard. Jadi hak Allah SWT untuk tidak mengazab orang yang dipenjarakan di atas. Itu kelebihan mereka yang diberi umur panjang dalam Islam, tuan-tuan. Bukan maksud nak cerita ni maksudnya tak bagus orang berumur panjang ni, nak cerita bagus ya. Oleh sebab yang demikian, yang terutama sekali jadi imam adalah mereka yang qari dan faham hukum fiqh. Fiqh bukanlah sampai bab zakat, bab apa ya, bab sembahyang lah. Faham, dia tahu dah apa kita buat jadi tak jadi apa semua itu ni. Nanti kalau ada masalah dalam jemaah, dia tahu lah macam mana cara nak kemudikannya. Dan begitu juga orang yang belakang imam ni, letaklah orang-orang yang reti. Jangan budak-budak di sini jadi masalah pada imam letih. Bukan masalah imam lupa surah dia, banyak YouTube imam lupa surah enteng cerita. Banyak lagi benda lain yang lebih hebat daripada itu kan. Banyak lagi. Budak macam mana tak buat ni, kalau budak-budak dia dulu dia pun kan. Bagi orang-orang yang letih juga. Dan sembahyang pun ada 9 syarat dalam Bunyatul Musalli. Syarat ni benda yang mesti kena ada sebelum kita melakukan satu syarat. Ada 9. Salah satunya adalah hendaklah seorang itu mengetahui akan kaifiat sembahyang. Kalau tak tahu, tak sah sembahyang. Tapi sama dia buat rukuk. Kenapa kau rukuk? Dah orang rukuk, aku rukuk lah. Ini dia tak sah sembahyang. Itu nama syarat. Bila syarat tak dibuat ya, habis lah. Betul? Itu kaedah tak ada syarat, tak ada lah benda tu. Maksudnya ilmu, kena ada ilmu. Baik. Jadi kalau semua sama semua alim, semua baca sedap semua, diutamakan yang lebih umurnya di dalam Islam. Yang saya kira jadi imam dengan tuan kita lebih dari imam ini. Kalau sama lah, dia punya keilmuan sama, lebih sebab lebih lama daripada saya dalam Islam. Faham tak? Afdal lagi. Jadi bukan saya tak boleh pula, afdal lagi. Sebab dia lama lagi dalam Islam berbanding saya. Itu baca banyaklah peringkatnya. Baik. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dan daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair. Hadis ni dari dalam Sunan At-Tirmizi. Mana manusia yang paling baik? Manusia apa yang paling baik? Qala, Nabi bersabda sebagai jawab, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Mereka yang panjang umurnya
baik kelakuan, baik perbuatan, itu orang paling baik. Qala fa ayyun nasi syarr. Okeylah, manusia mana pula yang paling tak elok? Qala sabda Nabi SAW, dah masuk pada Allah dah terlebih. Oh, ni saya ni tak ada bunyi. Biasa ada bunyi. Saya mempandukan bunyi itu, saya minta maaf. Saya jarang lebih-lebih macam ni lah. Bunyi dia saya berhenti. Hai. Okey Ustaz. Barang siapa yang panjang umurnya, buruk kelakuannya. Itu paling teruk. Rawahu Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Imam Tirmizi sebut hadis sahih, hadisun hasan. Hadisun sahih. Hadis sahih. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, kitab yang saya baca ni memang nampak cuma lompat-lompat. Orang kitab yang dikarang oleh Imam Ibn al-Wardi untuk pedoman budak-budak, anak-anak, belia-belia zaman itu. Walaupun zaman itu budak-budak yang ditunjukkan tulisan tu. Lah ni kita yang dah berapa budak pun, sebab zaman kita tak reti zaman tu. Zaman tu ini untuk budak-budak. Tapi lah ni yang veteran pun kita ambil manfaat daripada tulisan ataupun nasihat Al-Imam Ibn al-Wardi, ya. Jadi saya nak beritahu satu perkara yang terpaksa saya terpulang nanti tuan. Saya sebab dah terlajak lah. Jadual saya hari ini bertembung dengan satu lagi jadual saya selepas Isyak. Jadi lepas-lepas ni bulan-bulan yang akan datang, habis je kuliah, memang saya terpaksa balik. Jadi untuk saya tak biasa dia apa-apa makanan. Confirm saya tak boleh sama-sama dengan tuan-tuan. Untuk yang akan datang. Jadi tak susah. Masa saya punya kuliah, tak payah tu. Tapi kalau tuan-tuan nak minum, silakan. Minum dan makan untuk saya sendiri. Tak ada pula saya halal, silakan kan. Tapi terpulang lah macam mana dengan pengurusan surau. Saya bertembung lah. Saya tak boleh nak lari, tak boleh nak ejaz. Minggu mana? Minggu ni? Minggu ketiga? Minggu ketiga, Rabu malam Khamis juga. Rabu malam Khamis. Saya dah tak boleh nak ijaz. Saya nak ijazkan pula jadual yang ini ke lain. Saya imam di masjid di kampung juga. Kacau jadual imam saya pula nanti susah juga. Orang bising asyik keluar je. Fahamlah tuan-tuan kan. Jadi saya nak cancel kamu, saya tak sampai hati. Baru berapa kali 10 kali pun tidak lagi saya mesti kan. Yang boleh saya tolong begitulah. Saya datang, saya mengajar, habis mengajar saya balik. Kalau boleh lah. Dan janganlah kata apa ustaz tak pernah dibuat orang untuk guru mengajar. Ustaz punya lebih balik mengisyak dah, tu minta maaf. Memang saya tak boleh buat. Itu yang saya boleh bantu. Okey ke tak okey ke tak tahu lah. Boleh. Nanti bagi tahu lah saya balik macam mana. Ini pun dah terlanjur, saya minta maaf sangat. Boleh ya? Boleh. Jadi minta maaf, janganlah ada salah sangka ke apa, bukan saya tak sudi ke apa ke. Tengoklah seketasan sekali macam mana saya free. Sebenarnya ada tim budak-budak muda di area sana 3-4 kampung. Dia orang yang minta malam ni dan dia saya nak minta tukar, tapi tak boleh. Sebahagiannya bekas-bekas doktor lah. Faham? Jadi itu kadang-kadang saya kerja balik. Kan di surau ni je. Kalau tak percaya, pergi tanya. Dekat masjid pagi 19 ni jarang saya suruh Isyak. Saya akan keluar balik. Alhamdulillah dia dalam kumpulan tu dah ada jadi siap, dah ada jadi bilal. Dia orang ni pula jenis ya. Kalau saya ni lambat ni, saya risau je. Bila saya lambat, cantik. Dia orang pula. Itu pasal saya kejar-kejar juga ke sana tu. Harap tuan-tuan faham lah ya, usulub dia begitu. Jadi aku lupa oleh hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin. Dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma wa 'amalan shalihan maqbulan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini video ni live ke? Tak live. Tak live sebab saya sebut ujung tadi. Tengok-tengok dia memang tak guna ustaz kata aku. Kalau simpan diri tak boleh. Assalamualaikum.